Shalom saudara-saudara sekalian. Berkat Tuhan turun melimpah-limpah dalam kehidupan kamu semua. Saya bersyukur kepada Tuhan memberi kita hidup baru dan juga harapan dalam hidup. Saya berdoa agar kamu semua selalu sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini saya akan berkongsi dari surah Yakobus bab 4 ayat 11 hingga 17 tentang kenapa memfitnah orang adalah salah. Apakah kesalahan membuat rancangan hidup dan bagaimana membuat rancangan yang betul dalam hidup kita. Kita tengok dulu kenapa memfitnah orang adalah salah. Mari kita baca surat Yakobus bab 4 ayat 11 hingga 12. Saudara-saudaraku, janganlah saling mengencam. Sesiapa mengencam atau menghakimi saudara seiman, orang itu mengencam dan menghakimi Taurat. Jika dia menghakimi Taurat, maka dia tidak lagi menaati Taurat, tetapi menghakiminya. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan menghakimi manusia. Hanya dialah yang dapat menyelamatkan ataupun membinasakan orang. Tetapi siapakah kamu sehingga mahu menghakimi sesama manusia? Dalam ayat 11 dan 12 menyatakan janganlah fitnah memfitnah. Fitnah bererti membuat tuduhan atau khabar, kisah dan lain-lain yang diada-adakan atau dibuat-buat untuk memburukkan atau membencanakan seseorang dan lain-lain. Ia juga bermaksud semasa berfitnah seseorang, mereka tidak ada di sana untuk mempertahankan diri mereka. Memfitnah juga menjadikan orang yang berfitnah itu jadi hakim. Dengan demikian, memfitnah saudara seiman adalah sama seperti menghakimi mereka dan juga dikatakan tidak mematuhi hukum Tuhan, iaitu hukum kasih. Inilah adalah kerana semasa menghakimi seseorang, kita tidak mengendahkan dan tidak mempedulikan hukum kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Dia inginkan kita mengasihi saudara seiman kita. Jika kita memfitnah saudara seiman, kita telah meletakkan diri lebih tinggi daripada Tuhan dan mengakibatkan kita juga menghakimi hukum Tuhan. Sebenarnya Tuhan adalah pemberi hukum dan hakim. Tidak seorang pun dapat menggantikan kedudukan Tuhan ini. Dialah Tuhan yang berhak membuat penghakiman kerana dialah pemberi hukum yang sebenar. Hanya Tuhan seorang yang mempunyai kuasa hidup dan tidak seorang pun di dunia ini mempunyai kuasa hidup terhadap manusia. Dan tidak seorang pun di dunia ini mempunyai kuasa ini. Hanya Tuhan boleh menghakimi dan dialah hakim yang benar dan mempunyai kata yang terakhir dalam keselamatan dan kebinasaan. Seterusnya, Yakobus menunjukkan kepada kita cara yang salah untuk merancangkan masa depan kita di ayat 13 dan 14. Ia menyatakan, sekarang dengarlah nasihatku, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami akan berangkat ke suatu negeri dan tinggal di sana selama setahun untuk berniaga dan mencari wang. Tetapi apa yang akan berlaku dengan kehidupan kamu esok, kamu tidak tahu. Kamu seperti kepulan asap yang kelihatan sementara sahaja lalu lenyap. Di sini Yakobus mengatakan bahawa tidak seorang pun tahu apa akan berlaku kepada diri kita pada keesokan hari. Kita diupamakan seperti wap atau kepulan asap yang kelihatan sebentar sahaja lalu lenyap. Oleh itu, cara yang salah untuk membuat rancangan masa depan kita adalah dengan yakin membuat pengaturan kita tanpa memikirkan sifat kehidupan yang sementara. Yesus juga dalam Lukas bab 12 ayat 16 hingga 21 memberi kita gambaran tentang seorang kaya yang membuat keputusan untuk bersara atas kekuatan kekayaan yang megah. Namun,
Tuhan berfirman kepadanya, memberitahunya bahawa dia akan mati pada malam itu juga. Dan semua rancangannya adalah sia-sia sahaja. Dengan itu, kita haruslah menjalani hidup setiap hari dengan baik dan membuat rancangan hidup dengan menanggungi situasi masa terkini. Untuk mengetahui cara yang betul untuk merancangkan masa depan kita, mari kita baca ayat 15 dan 16. Kamu seharusnya berkata begini, jika diperkenankan Tuhan, kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Tetapi sekarang kamu sombong dan bercakap besar. Bercakap besar seperti itu salah. Di sini Yakobus menasihatkan bahawa jika diizinkan Tuhan, kita terus hidup dan melakukan itu dan ini. Ini mengingatkan kita beberapa kebenaran yang penting. Kebenaran yang pertama, setiap rancangan adalah tertakluk kepada kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas bermakna dia mampu untuk melemahkan rancangan orang yang sombong. Kebenaran yang kedua, ia mengingatkan kita bahawa tidak ada jaminan bahawa kita akan hidup untuk memenuhi rancangan kita. Masa atau waktu kita benar-benar di tangan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi jaminan hidup kita ada di tangan Tuhan. Kebenaran yang terakhir, ianya mengingatkan kita untuk melibatkan Tuhan dalam semua perancangan kita. Kegagalan melakukannya adalah dianggap akuh dan sombong. Kita hendaklah tahu bahawa walaupun kita dapat atau boleh merancang masa depan kita, pencapaian rancangan kita masih di tangan Tuhan. Tuhan yang mengenapkan segala rancangan kita. Dengan itu, janganlah memegahkan rancangan kita jika masih belum mencapainya. Ianya seperti memegahkan perkara yang tidak dapat dilakukan. Merancang masa depan kita tanpa melibatkan Tuhan dikatakan sombong dan angkuh. Sebab orang angkuh dan sombong tidak akan percaya kepada Tuhan dan janganlah kata perancangan masa depan mereka melibatkan Tuhan. Tetapi kita haruslah tahu bahawa akhirnya semua perancangan kita bergantung kepada Tuhan untuk mengenapkannya. Idea utama dalam petikan ayat 15 dan 16 ini menyatakan bahawa kita boleh membuat rancangan, tetapi rancangan kita buat itu haruslah diserahkan kepada kehendak Tuhan. Ini adalah mengiktirafkan hak Tuhan untuk menolak dan atau membuat sebarang perarasan atau perubahan yang dia fikir perlu. Tuhan kita berdaulat. Terlalu yakin kepada perbuatan diri sendiri adalah tidak bijak. Tidak ada sesiapa tahu masa depan mereka masing-masing. Oleh itu, dengan yakin bermegah tentang rancangan masa depan diri sendiri tanpa menyedari bahawa Tuhan mungkin mempunyai rancangan lain adalah bodoh. Kadang-kadang manusia terlalu banyak berfokus untuk melakukan perkara yang salah sehingga mereka lupa bahawa mereka perlu memastikan bahawa mereka dapat melakukan perkara betul. Apakah yang kita boleh belajar dalam ayat 17? Mari kita baca bersama-sama. Oleh itu, seseorang yang tidak melakukan apa yang baik dan yang harus dilakukan, orang itu berdosa. Apakah Yakobus ingin katakan di sini? Dia menyatakan jika seseorang sedar bahawa ada sesuatu kebaikan yang patut lakukan tetapi gagal melakukannya, orang itu telah berdosa. Sering dikatakan bahawa terdapat dua jenis dosa, iaitu dosa pengabaian dan dosa melakukannya. Dosa melakukannya adalah dosa yang kita lakukan walaupun kita tahu adalah salah dan tidak betul.
Sebaliknya, dosa pengabaian adalah dosa di mana kita gagal melakukannya walaupun kita tahu adalah perlu dan betul untuk melakukannya. Kadang-kadang manusia berfokus terlalu banyak dalam perkara yang salah sehingga mereka terlupa untuk melakukan apa yang perlu dan betul. Adakah kamu begitu? Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Kaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kaulah Hakim dunia ini. Kaulah yang mempunyai kuasa terhadap hidup kita. Tidak seorang pun di dunia ini mempunyai kuasa seperti Kau, kerana Kau pencipta dunia ini dan juga menciptakan kami semua. Oleh itu, Tuhan Yesus, kami ingin serahkan kehidupan kami dan segala rancangan hidup kami kepada Kau. Bimbingi dan pimpinilah kami agar kami hidup mengikut rancangan Kau. Kami juga akan melakukan kehendak Kau dan taat kepada firman Kau. Kami pohon kepada Kau agar ampuni segala kesalahan kami. Sucikanlah kami semua. Kami mahu jadi manusia yang bijak dan membuat rancangan dengan melibatkan Kau dan juga lakukan kehendak Kau dan jauhi dosa. Dalam nama Yesus yang Maha Kuasa kami berdoa. Amin. Terima kasih. Jadilah manusia bijak. Buat rancangan dengan melibatkan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dan jauhilah dosa.